Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera para pelajar EPPA 2033 bagi kursus perakaunan kos. So, berikut adalah merupakan penerangan lanjutan untuk kuliah 9 bertajuk pengekosan proses 2 yang mengambil kira elemen kerosakan, unit proses mula dan juga sisa. Ya. So, penerangan bahagian kedua ini akan meliputi slide 31 sehingga slide 50. Okey, dari segi objektif 1, 2, 3, 4 telah pun kita liputi dalam bahagian 1. Ya, jadi untuk bahagian kedua ni bagi kuliah 9 kita hanya akan meliputi objektif 5 yakni memperakaunkan kerosakan dalam pengekosan tempahan kerja dan juga sebenarnya pengekosan proses. Kemudian ya, yang keenam adalah memperakaunkan unit ya, proses mula dan sisa. Okey. Okay, pengekosan tempahan kerja kerosakan normal. Ya, so kita akan lihat cara bagaimana kita memperakaunkan kerosakan normal dalam konteks ya, pengekosan tempahan kerja. So, dalam sistem tempahan kerja, syarikat boleh mencaj ya, kos kerosakan normal kepada tempahan tertentu dengan cara pengesanan langsung. So, maknanya kalaulah kerosakan normal itu berlaku kepada spesifik ya, tempahan, maka kita boleh charge ya, kos kerosakan normal ya, kepada tempahan berkenaan. Okey, jadi ia akan meningkatkanlah kos kerja dalam proses bagi tempahan berkenaan. Okey. So, cara kedua ialah mengalokasi kos kerosakan normal kepada semua tempahan sebagai sebahagian daripada overhead kilang. Jadi dalam kes ni adalah di mana kalau sukar untuk kita nak mengesan ya, kerosakan normal ini berlaku untuk tempahan yang mana, maka kita boleh jadikan dia sebagai kos umum. So, kita allocatekan saja menggunakan asas alokasi tertentu kepada semua tempahan yang ada. So, kalau kita guna kaedah ini berarti kerosakan normal itu kita anggap sebagai overhead kilang. Okey. Jika kerosakan boleh dilupuskan, nilai pelupusan boleh mengurangkan kos tempahan. Maknanya kalau kita boleh jual ya barang-barang yang rosak itu walaupun pada nilai yang lebih rendah, maka nilai jualan ya unit-unit yang rosak ini boleh digunakan untuk mengurangkan ya kos pengeluaran bagi setiap tempahan. Okey. Kerugian dari kerosakan abnormal direkod sebagai kos tempoh. So, maknanya kalau kerosakan abnormal ni dia tak boleh kira lah. Sebab kerosakan abnormal ni bila berlaku saja kerosakan tersebut, dia terus akan di-charge sebagai kos tempoh. So, ni sama ya, seperti yang kita buat sebelum ini. Okey. Jadi, untuk kerosakan normal saja dia akan dianggap sebagai sebahagian daripada kos produk. Jadi, nilai pelupusan, nilai jualan kerosakan normal boleh dianggap sebagai hasil yang akan mengurangkan kos pengeluaran. Okey. So, kita sambung untuk memperakaunkan kerosakan normal. Kita lihat contoh. Andaikan 5 daripada 40 komponen bengkel baik pulih ya, bagi tempahan 10, ya, tempahan nombor 10 didapati rosak. So, maknanya kita dah estimate ya 5 daripada 40 ni akan rosak. Jadi oleh kerana kita dah estimate, maka kerosakan ini dinamakan sebagai ataupun dianggap sebagai kerosakan yang normal. Kos-kos yang telah dikesan sebelum titik penyimakan adalah 1000 sekomponen. So, ini adalah merupakan kos-kos bagi komponen tersebut lah. Ya, setiap komponen 1000. Okey, harga pelupusan semasa bagi unit-unit yang rosak ialah 200 sekomponen. Jadi maknanya kita boleh jual ya pada nilai 200 untuk sekomponen. Okey, apabila kerosakan dikesan, unit-unit yang rosak ini diinventorikan pada 200 sekomponen. So, maknanya terus ya kita akan inventorikan unit-unit yang rosak ini kerana kita tahu bahawa ianya boleh dijual hanya pada nilai 200. Jadi, bermakna nilai inventory yang rosak ni adalah RM200 sekomponen lah. Okey. Okey, untuk ilustrasi A, okey, adalah di mana kerosakan normal dikesan
dalam tempahan tertentu. Ya, so maknanya kita charge ya spesifik ya kepada akaun-akaun KDP tertentu kerana kita boleh kesan ya ia berlaku disebabkan oleh akaun KDP ataupun tempahan tertentu. So apabila kerosakan normal berlaku disebabkan oleh kecacatan dalam spesifikasi sesuatu tempahan, maka tempahan tersebut perlu menanggung kos kerosakan ini. Ya, so maknanya dalam konteks di mana kita boleh tahu, oh, kerosakan tu berlaku untuk tempahan yang mana. Nilai pelupusan semasa unit yang rosak akan mengurangkan kos kerosakan tersebut. So kita boleh kiralah nilai jualan bersih. Maknanya nilai jualan kerosakan tolak ya dengan kos kerosakan tersebut. Okey, catatan jurnal. Okey, kita akan lihat ya catatan jurnal untuk merekod ya yang situasi A tadi. So kita ada 5 unit ya rosak dan kita jangka kita boleh jual dengan harga 200. Ya, jadi oleh itu kita akan merekod ya inventory komponen berkenaan pada nilai jualan semula. So kita akan mendebitkan akaun kawalan bahan ataupun komponen. Ya, so 200 darab 5 komponen tersebut, maka kita dapatlah 1000. Dan 1000 lagi ni kita boleh gunakan untuk mengurangkan ya akaun kerja dalam proses ya. So kita akan ini adalah untuk merekod ya nilai pelupusan unit rosak. Jadi kalau kita lihat kepada akaun kerja dalam proses bagi tempahan 10, so asalnya komponennya adalah 40,000 ya, which is 40 unit darab dengan 1000. Tapi 5 komponen dah rosak dan kita walaupun nilai asalnya 1000 juga, tapi kita hanya boleh dapat ya nilai jualan sebanyak 200. Okey, jadi this kita boleh gunakanlah untuk mengurangkan ya kos kerja dalam proses itu tadi. Okey. So kalau kita nak kira berapakah kos bagi 35 unit yang tinggal, 35 unit yang sempurna yang tinggal, okey. Maka untuk 35 ni memang value dia adalah 1000 lah. Tapi untuk 5 lagi ni value dia asalnya 1000, tapi oleh kerana rosak kita hanya boleh dapat balik 200 je dalam bentuk nilai jualan, maka ya net value kita adalah 800. Ya, jadi 800 darab 5 kita campurkan dengan 1000 darab 35. So akhirnya kita dapat ya jumlah kos bagi 35 unit ni adalah 39,000. So kita akan bahagilah ya 39,000 ni bahagi dengan 35 unit untuk mendapatkan kos seunit. Okey. Right. Untuk ilustrasi B, kerosakan normal. Okey, dalam konteks di mana kerosakan normal yang lazim berlaku dalam semua tempahan. So maknanya kita tak charge kepada spesifik account. Ya, so ini adalah in general. Okay. So dalam sesetengah kes kerosakan dianggap sebagai ciri-ciri normal dalam sesuatu pusingan pengeluaran. Ya. Dengan itu kos kerosakan tersebut tidak di-charge atau dikesan secara langsung kepada tempahan tertentu. Ya. Jadi dalam kes ni kita akan anggap dia sebagai overhead. Okey. Okey, catatan jurnal untuk merekod kerosakan normal dalam situasi B tadi di mana ia tidak boleh di-charge ya kepada spesifik tempahan adalah seperti berikut. So kita masih juga akan mendebitkan akaun inventory pada nilai jangkaan jualan semula di mana kita menjangka kita boleh jual ya nilai pelupusan pada RM200 sekomponen. So darab dengan 5, so kita dapat debitkan 1000 lah ke dalam akaun inventory bahan yang rosak tadi. Okey. Tetapi untuk ya akaun kerja dalam proses, okey, kita akan mengkreditkan juga. Tetapi kita tidak akan kreditkan dengan nilai pelupusan tu saja. So in this case kita akan mengkreditkan dengan the whole value, ya, the original value of barang yang rosak tu tadi. So the original value untuk setiap komponen adalah 1000. So darab dengan 5, ya, kita dapat 5000. So maknanya untuk akaun, katakanlah akaun yang ada adalah akaun tempahan 10, kita dapat kesan ia berlaku kerosakan dalam akaun tempahan 10, tapi kita tak nak charge ya direct kepada akaun tempahan 10. Kita nak rekod dia sebagai overhead kilang. Jadi oleh kerana itu kita terpaksa mengkreditkan
keluarkan keseluruhan 5 komponen darab 1000. So balance tu tadi 4000. Ini kita akan masukkan ke dalam akaun kawalan overhead kilang. Jadi merekod nilai pelupusan unit rosak dan pengiktirafan kos unit rosak normal sebagai overhead kilang. Jadi bermakna ini adalah merupakan kos kerosakan normal yang sebenar lah yang berlaku. So kita akan mendebitkan ke dalam akaun overhead kilang bagi item overhead sebenar. Okay. Okay, next adalah cara perekodan untuk kerosakan abnormal dalam situasi pengukusan tempahan kerja. Okay. Jika kerosakan adalah abnormal, rugi bersih akan diiktiraf dan dicharge terus ke dalam akaun kerugian abnormal. Okay. So, contoh yang sama, andaikan 5 komponen bagi tempahan 10 didapati mengalami kerosakan abnormal. Journal entry. Okay. Adalah dengan mendebitkan kawalan bahan unit yang rosak pada nilai pelupusan semasa. So, ni sama. Untuk 5 komponen, nilai pelupusan semasa 200. So, kita dapat 1000. Okay. Untuk akaun KDP tempahan 10 tadi, sama juga kita akan mengkreditkan 5,000, yakni pada nilai asal, kos asal 1,000 darab 5. Tetapi baki balance 4,000 ni kita tidak boleh mendebitkan ke dalam akaun kawalan overhead, tetapi instead kita terus charge ke dalam untung rugi, yakni debitkan rugi daripada kerosakan abnormal. So merekod nilai pelupusan unit rosak dan pengiktirafan kerugian atas kerosakan abnormal terus ke dalam penyata pendapatan. Okay. Unit proses mula. Okay, unit proses mula adalah unit yang tidak menepati spesifikasi dan diproses mula untuk dijadikan unit sempurna sebelum ianya dijual. So, unit proses mula yang telah siap diproses tidak akan dapat dibezakan dengan unit-unit siap sempurna yang lain. So, maknanya unit-unit yang diproses mula ni boleh dijual pada harga yang sama seperti unit-unit sempurna yang lain. Okay. Unit proses semula normal, maknanya unit-unit yang diproses semula tu adalah terhadap kerosakan normal. Ia boleh dicharge kepada tempahan tertentu atau jika lazim berlaku, maknanya biasa sangat berlaku, boleh dialokasi sebagai overhead perkilangan. Okay. Sekiranya unit-unit yang diproses semula itu datangnya daripada kerosakan abnormal, ia akan dicharge terus sebagai kos tempoh. Jadi kena tengok yang kita proses mula tu datang daripada mana. So kalau yang kita proses mula tu datang daripada kerosakan normal, boleh dicharge boleh diinventorikan lah sebagai kos produk. Okay, tetapi kalaulah yang kita proses mula tu datangnya daripada kerosakan abnormal, tu tak boleh. Terus akan dicharge sebagai kos tempoh. Okay, ilustrasi. Unit proses mula normal dikesan kepada tempahan tertentu. Ini maknanya yang kita proses mula daripada kerosakan-kerosakan normal. Andaikan 5 komponen bengkel baik pulih bagi tempahan 10 boleh diproses mula dengan jumlah kos 1,800. Maknanya kita melibatkan kos tambahan lah untuk proses mula. Okay. Sejumlah 5,000 kos yang berkaitan dengan komponen ini telah pun dicharge kepada tempahan 10 sebelum pemprosesan semula dilakukan ke atasnya. Sebab nilai asal dia adalah 1,000. Jadi untuk 5 komponen, so jadi 5,000 lah, itu adalah kos asal. Okay, menjadi catatan jurnal. Okay, so kita akan mendebitkan kerja dalam proses, iaitu kos proses mula. Okey, so maknanya ia akan meningkatkan lah kerja dalam proses kita, dan kita akan mengkreditkan akaun-akaun rencam sebab 1,800 ni mungkin terdiri daripada bahan mentah, buruh langsung, overhead kilang dan macam-macam lagi. Okey, so kita kredit saja akaun rencam. So merekod
ya kos-kos proses mula kepada tempahan spesifik, ya, yakni tempahan 10 ni. Okey. Okey, sekiranya proses semula normal ini tadi, ya, lazim, ya, berlaku untuk semua tempahan. Jadi kita tak akan charge, ya, kepada akaun tempahan yang spesifik. Okey, maka kita akan mendebitkan akaun kawalan overhead perkilangan, ya, untuk kos proses mula, yakni 1,800 ni. Kita tak debit lah ke dalam akaun kerja dalam proses, but instead kita debitkan ke dalam akaun kawalan overhead perkilangan. So ini adalah merupakan kos proses mula sebenar, yakni overhead perkilangan sebenar. So overhead perkilangan sebenar, ya, macam kita buat, ya, perakaunan untuk tempahan kerja sebelum ini, kita akan debitkan, ya, di dalam akaun kawalan overhead kilang. So kalau kita proses mula untuk unit-unit yang abnormal, untuk unit-unit yang abnormal, kita terus mendebitkan akaun kerugian dari proses mula abnormal. So maknanya dia akan debit belanja lah. Maknanya dia akan increase akaun belanja. Okey, belanja tempoh. Ya. Jadi nanti kita akan bandingkanlah dengan nilai jualan, ya, jika ada. Okey. Sisa. Sisa adalah merupakan serpihan, ya, atau lebihan yang tidak terpakai sewaktu pemprosesan produk, ya. Okey, ia mempunyai nilai jualan yang rendah berbanding produk siap. Okey, tiada perbezaan di antara sisa normal dan sisa abnormal. Untuk sisa, ya, kita tidak membezakan sama ada sisa tu datang daripada sisa yang dah dijangka ataupun sisa yang tidak dijangka. So sisa hanya dibezakan dari segi sisa yang berlaku khusus dalam sesuatu tempahan ataupun yang berlaku secara lazim dalam sesuatu proses pengeluaran. Ya, so maknanya all you need to do is to identify whether that penyebab dia adalah spesifik, ya, kerja dalam proses ataupun umum. Ya. Okey, memperakaunkan sisa. Terdapat dua aspek, ya, dalam memperakaunkan sisa. Satu, perancangan dan kawalan termasuk pengesanan secara fizikal. Maknanya kita kena kesan lah, ya, kita kena kira, ya, amount dia secara fizikal. Yang kedua, pengekosan inventory termasuk bila dan bagaimana, ya, impaknya ke atas pendapatan operasi, sama ada signifikan ataupun tidak, ya. Okey. Sisa diiktiraf dalam rekod perakaunan sama ada pada titik jualan ataupun pada titik pengeluaran. Okey. Jualan sisa jika tidak material, ya, maknanya nilainya kecil, diiktiraf sebagai lain-lain hasil saja. Ya, bila dijual, diiktiraf sebagai lain-lain hasil. Okey. Jika jualan sisa adalah dianggap sebagai material, maka nilainya akan digunakan untuk mengurangkan kos sesuatu tempahan. So you can use, ya, nilai jualan itu untuk mengurangkan kos, ya, kerja dalam proses, ya. Tapi jika lazim, ya, kepada semua tempahan, maknanya umum, selalu sangat berlaku, tak boleh dikenal pasti, ya, dengan kerja dalam proses yang mana, maka nilai jualan sisa tersebut akan digunakan untuk mengurangkan kos overhead perkilangan. Okey. Right. So contoh, ya, pengiktirafan sisa pada titik jualan. Andaikan tempahan, ya, 10 tadi dari bengkel baik pulih telah menjanakan hasil berjumlah 300 dari jualan sisa normalnya. So andaikan sisa dapat dijual sebaik sahaja ianya dikumpul. So maknanya pengiraan fizikal lah, ya. Penstoran semasa tidak dijurnalkan. So maknanya bila you dah kumpul sisa, ya, you tidak akan mendebitkannya ke dalam akaun inventory. So you just kumpul sajalah. So bila dijual, ya, maknanya you rekod pada titik jualan. So jika amount tidak material, akan dianggap sebagai hasil dalam period semasa. So maknanya mengkreditkan hasil jualan sisa lah. Tapi jika material, ianya akan diinventorikan bersama tempahan spesifik
So maknanya kita kena tahulah ya tempahan yang mana ya, sebab jadi kalau material kita kena identify sisa ni adalah untuk kerja dalam proses yang mana, untuk tempahan yang mana. So bila kita dah jual ya, maknanya pada titik jualan kita akan gunakannya untuk mengurangkan akaun kerja dalam proses tersebut lah ya, yakni dengan mengkreditkan akaun kerja dalam proses tersebut. So pengiktirafan sisa pada titik jualan, okey, tidak material. So kalau tidak material, kita katakan tadi akan terus dianggap sebagai hasil dalam period semasa. So kita akan debit tunai ya, ataupun akaun belum terima. So kalau katakan kita belum dapat kutip ya nilai jualan tersebut, maka kita akan terus mengkreditkan hasil jualan sisa. So ini akan terus masuk dalam penyata pendapatan. So merekod jualan sebagai lain-lain hasil. Okey. Okey. Pengiktirafan ya masih ya untuk sisa, tetapi sisa ni adalah material. So kalau sisa ni ada material, bermakna ia boleh dikaitkan dengan tempahan tertentu. Okey. So pengesanan kepada tempahan dilakukan bila ianya dapat dilakukan secara ekonomikal. So maknanya tidak melibatkan kos yang tinggi. Tapi kalau nak identify, oh sisa ni untuk tempahan yang mana ya, tapi kos untuk nak pengenalpastian tu, pengiraan fizikal dan pengesanan semula tu adalah lebih tinggi daripada manfaatnya, dan kita anggapkan dia sebagai umum sajalah ya. So andaikan sisa dapat dikesan kepada tempahan 10. So dalam kes ni, kalau kita dah jual, kita akan dapat tunai ataupun belum dikutip, akaun belum terima. Tetapi kreditnya, kita tak boleh mengkreditkan kepada lain-lain hasil. Kita akan kredit ya, kepada akaun kerja dalam proses tertentu itu tadi. Ya. Maka dengan itu, bila kita mengkreditkan akaun kerja dalam proses tempahan 10, maka kos ya, kerja dalam proses bagi tempahan 10 ni akan berkurang. So merekod jualan sisa, mengurangkan kos kerja dalam proses. Okey. Right. Okey. Sisa lazim berlaku kepada semua tempahan. Ya, maknanya dia sering sangat berlaku. Tetapi dalam kes ni, ya, walaupun dia sering sangat berlaku dan kita tidak boleh kenal pasti ya dengan tempahan yang mana, amountnya sangat besar, amountnya material. So dalam kes di mana sisa tidak dapat dikesan dengan mana-mana tempahan, ya, kosnya akan dialokasi sebagai kos overhead perkilangan. So nanti kita akan charge sajalah berasaskan kepada asas alokasi tertentu dan kita charge ya kepada tempahan-tempahan yang berkenaan. Okey. Sebelum itu bila kita jual, kita akan debit saja tunai ataupun akaun belum terima, tetapi yang kita akan kreditkan adalah kawalan overhead perkilangan. Ya, so maknanya kita akan merekod jualan sisa ya, dan kredit overhead perkilangan ni dia akan mengurangkan ya kos overhead perkilangan tersebut lah. Sebab overhead sebenar kita debitkan, so bila kita kredit maknanya overhead sebenar tu berkurang. Ini berkurang disebabkan apa? Berkurang disebabkan oleh nilai jualan sisa. Ini kalau ianya material. Okey, so kita tak boleh terus charge ya ke dalam P&L. Alright. Okey. Kaedah yang kedua adalah mengiktiraf sisa pada titik pengeluaran. Ya, so maknanya bila produce tu kita dah recognize ya sisa tersebut. Adakala nilai sisa adalah tidak material ya, dan jangka masa di antara storan dan jualan atau penggunaan semula adalah agak panjang. So lama. Ya, maknanya untuk kita nak jual semula. Jadi kita kumpul. Tapi nilainya adalah tidak material. Dengan itu, nilai sisa ini boleh diinventorikan pada anggaran nilai realisasi bersih yang konservatif. Maknanya kita kena konservatif lah, walaupun kita tahu sebenarnya nanti esok-esok kita boleh jual semula, tapi kita tak boleh menganggarkan pada anggaran nilai jualan semula yang tinggi. Okay, so we have to be conservative. Tapi amountnya memang tidak material pun, ya. So therefore, ya, andaian sisa diinventorikan, okay, kita recognize pada pengeluaran lagi. So catatan jurnal untuk merekod sisa yang dapat dikesan kepada tempahan 10 dan kita akan storekan sisa tersebut. Kita akan simpan terlebih dahululah. Ya, so kita akan mendebitkan akaun kawalan bahan ya untuk sisa tersebut dan kita akan mengkreditkan akaun kerja dalam proses. So walaupun kita tak jual lagi, tapi kita dah boleh terus ya
merekod ya anggaran jualan itu tadi untuk mengurangkan akaun kerja dalam proses bagi tempahan 10. So merekod sisa yang dipulangkan ke store. Jadi kita boleh gunakan untuk reduce ya akaun kerja dalam proses yang spesifik ini tadi. Okey. Okey, catatan jurnal bila sisa yang berlaku ya secara lazim. Ni maknanya tidak boleh dikesan kepada spesifik ya kerja dalam proses. Okey. So kita nak storekan juga ya. So bila kita nak storekan maknanya kita nak inventory kan, kita akan debitkan akaun kawalan bahan jugalah. Tetapi kreditnya kita tidak boleh mengkreditkan kepada akaun kerja dalam proses spesifik sebab memang ya kita tak boleh nak kesan. So oleh kerana itu kita umumkan dia, so kita kredit saja akaun kawalan overhead perkilangan. So bila kita kreditkan akaun kawalan overhead perkilangan, sama juga kesan dia kalau tadi mengurangkan akaun kerja dalam proses, so yang ini akan mengurangkan ya overhead sebenar yang dilibatkan. So merekod sisa yang dipulangkan ke store. Okey. So catatan jurnal bila sisa tersebut dijual nanti, barulah boleh kita mendebitkan tunai ataupun kalau kita belum kutip, akaun belum terima dan akaun ya kawalan ya bahan sisa tadi tu barulah kita boleh kreditkan ya untuk menunjukkan berlakunya pengurangan inventory disebabkan oleh jualan. So ini sajalah, so merekodkan jualan sisa. So dalam kes ni kita tak mengkreditkan akaun hasil jualan. Ya, tak ada. Okey. Right. So catatan jurnal bila sisa diguna semula. Ya, so kadang-kadang sisa ni boleh diguna semula. Kita proses semula ya dan kita jadikan sama ada mol ke whatever lah. Jadi bila kita guna semula ya, kita akan debitkan balik kerja dalam proses dan kita akan kurangkan inventory sisa tersebut. So ada kes di mana sisa tersebut dijual, tapi ada kes di mana sisa tersebut boleh diguna semula. So kalau kita guna semula, kita akan debit akaun kawalan kerja dalam proses. Maknanya dia akan meningkatkan kos pengeluaran lah. Ya, kos produk kita tadi. Ya, tapi oleh kerana kita dah guna, kita kena kredit akaun inventory bahan sisa tersebut. So merekod penggunaan sisa. Okey. Perakaunan untuk sisa di bawah pengekosan proses adalah sama seperti dalam pengekosan tempahan kerja. Ya, bila sisa berlaku secara lazim dalam semua tempahan, ya. Jadi maknanya secara umum, ya. Tapi kalau untuk pengekosan proses dia tak ada spesifik tempahan kerja. Jadi tak perlulah kita nak debit akaun kerja dalam proses spesifik. Jadi maknanya treatment dia kita akan anggap ia sebagai overhead ya, secara lazim sahaja. Okey. Dengan itu tamatlah ya penerangan bahagian kedua ya untuk kuliah ke-9 yakni pengekosan ya proses 2 yang menekankan kepada aspek ya kerosakan ya normal dan abnormal ya dan juga sisa. Terima kasih.